أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. عصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita mengikuti kuliah secara online. Walaupun masing-masing nampaknya macam sibuk berada di luar kawasan. Jadi sebenarnya kuliah kita ni hari Ahad malam itu. Tapi itulah dia, saya sampai ke Langat ke rumah ni pukul 2 pagi. Pukul 3.30 petang bertolak daripada Penang. Sampai di Langat di rumah ni 2 pagi. Jam teruk. Jadi terpaksalah ditunda kuliah kita yang sepatutnya hari Ahad banyak cuti kan. Ni hari Rabu ni banyak masih bekerja ataupun yang mungkin masih mengambil cuti, habiskan cuti tahun, balik kampung straight kan, Christmas, New Year ni straight cuti. So masing-masing sibuk, tapi tak apalah. Yang tak berkesempatan tu mungkin boleh tengok apa rakaman, insya-Allah. Jadi kita malam ni kita punya kuliah kita yang berkaitan dengan ilmu hadis berpandukan kitab ringkasan Sahih Muslim. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dulu dengan bacaan ummul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Tajuk besar kita bab wuduk. Muka surat 92, hadis tajuk yang ke-21, tata cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-126. An Abdullah bin Zaid ibn Asim al-Ansari wa kanat lahu suhbatun. Qala qila lahu tawadda' lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi ina'in fa akfa'a minha ala yadayhi fa ghasalahuma salasan summa adkhala yadahu wastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin. Fafa'ala dhalika salasan summa adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala wajhahu salasan. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى مرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Terjemahan dia daripada Abdullah bin Yazid Abdullah bin Zaid. Dia terjemah Abdullah bin Yazid. Tetapi dalam bahasa Arab tu Abdullah bin Zaid bin Asim. Dia terjemah salah tu. Yang ada kitab tu boleh betulkan lah. Termasuk sahabat. Dia berkata dia pernah disuruh oleh seseorang, berwuduklah untuk kami seperti berwuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meminta bekas berisi air lalu dikucurkan pada kedua tangannya. Dikucurkan, dituanglah.
pada kedua tangannya dan membasuhnya 3 kali. Kemudian dia masukkan kedua tangannya lalu dikeluarkannya. Kemudian berkumur dan menghirup air dengan hidung dari satu telapak tangan. Dia melakukannya itu 3 kali, kemudian dia memasukkan kedua tangannya dan mengeluarkannya lalu membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian dia masukkan tangannya lagi dan mengeluarkannya, kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku. Masing-masing 2 kali. 2 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya lagi dan mengeluarkannya, lalu mengusap kepalanya dengan menggerakkan kedua tangannya dari depan ke belakang. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Lalu dia berkata, demikianlah cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemahan yang diterjemahkan dalam kitab lah. Jadi sekarang ni saya nak terjemah saya punya terjemahan sendiri dulu. Sebab ada beberapa kekurangan nampaknya dalam terjemahan. An Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, kanat lahu suhbatun. Kanat lahu suhbatun itu maksudnya dia ni pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersuhbah tu maksudnya bersama, bersahabat lah. So sesiapa yang pernah bersuhbah dengan Rasulullah SAW maka akan dapat title sahabat. Jadi Imam Muslim mengatakan kanat lahu suhbatun itu sebab ada sebahagian ulama mengatakan Abdullah bin Zaid bin Asim ni dia tak pernah bersuhbah dengan Nabi. So Imam Muslim datangkan sini disebut. Dia sebut, dia kata kanat lahu suhbatun, mana dia ni pernah, mana dia sahabat lah, dia pernah bersuhbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dia berkata, qila lahu tawadda' lana wudu'a Rasulillah. Dikatakan kepadanya, berwuduklah untuk kami akan wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada tabi'in lah biasanya orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi yang lahir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dipanggil tabi'in. So mereka ni bertemu dengan sahabat lah, maka para sahabat itulah guru mereka yang mereka jadi rujukan dalam apa ni syariat Islam lah. Jadi di sini mereka belajar wuduk Rasulullah bukan dengan cara buat kuliah online pakai Zoom. Mereka berwuduk dengan cara Rasulullah menyampaikan dengan praktikal. Terus ditunjukkan caranya. Tapi kita buat macam mana kan? Semayang pun sekarang ni kuliah pun tak boleh buat lagi. Semayang dah boleh dah tu. Kat surau dah ramai orang dah nampak. Tapi itulah dia. Kuliah belum boleh diadakan. Alhamdulillah Putrajaya, KL dah mula boleh. Tak tahulah katanya gelombang ketiga ni lagi dahsyat. Katanya tak tahu kena tarik balik ke, wallahualam. Makin banyak sekarang ni kan dia punya. Tapi itulah dia. Ini salah satu yang kita dapat faham daripada hadis ini, pengajaran yang dia ambil. Sahabat Nabi bila dia mengajar cara wuduk Nabi atau cara solat Nabi atau apa saja, mereka tunjukkan secara praktikal. Okey. Kemudian fada'a bi'ina'in, maka dia meminta sebekas air lah. Fada'a bi'ina'in maksudnya dia meminta satu bekas air lah, yang agak mencukupi lah untuk dia tunjukkan cara Nabi berwuduk. Fa'akfa'a minha ala yadaihi, maka dia menuangkannya daripada air daripada dalam bekas tadi ala yadaihi ke atas kedua belah tangannya. Tuangkan air ke kedua belah tangannya. Faghasalahuma thalasan, kemudian dia membasuh sebanyak 3 kali. So ada bekas, dia ambil bekas itu dituang ke atas kedua tangannya, dia basuh kedua tangannya. Tak pastilah dia tuang sebelah ke, lepas tu dia ni ataupun tengah pegang bekas tu dia basuh tangannya hingga kelangan 3 kali. Summa adkhala iyadahu. Di sini yang saya nak highlightkan di sini. Summa adkhala iyadahu. Kemudian dia memasukkan sebelah tangannya. Satu tangan.
Di sini dia kata adkhala yadahu, dia memasukkan satu tangannya. Dia tak boleh masuk dulu lah. Dulu lah. Dia masuk gambar je. Dia masukkan sebelah tangannya setelah dia basuh di luar. Dia basuh tangannya di luar, kemudian dia memasuk tangannya sebelah tangannya. Maksudnya dia mencelup ke dalam bekas tadi. Dan boleh kita kata inak ni maknanya bekas yang kecil lah. Bekas yang kecil bukan bekas yang besar. Mungkin satu gayung, mungkin zaman dulu punya gayung, tak tahulah macam mana rupa dia. Tapi bukanlah satu tempat air yang besar. Dan mungkin gayung air. Kemudian dia mencelupkan sebelah tangannya ke dalam bekas air tersebut. Fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin. Dia mengeluarkan tangan dia tadi yang sebelah tadi, maksudnya dicedok air dengan sebelah tangan. Kemudian dia famadmada maksudnya berkumur-kumur, wastanshaqa dan menyedot air ke dalam hidung. Maka hadis ini menunjukkan bahawa dia masuk sebelah tangan dia dalam bekas air tadi, keluarkan, dia masukkan air dalam mulut untuk kumur, kemudian terus dia balance air itu disedut masuk dalam hidung. Dengan satu cedokan, masukkan air dalam mulut untuk kumur-kumur, kemudian air yang lebih itu disedut. Serentaklah, mana kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung tu serentak. Satu cedokan, ambil satu cedokan sebelah tangan, masuk dalam mulut, kemudian lebih air itu disedut masuk dalam hidung. Fafa'ala zalika thalasan. Dia melakukan ni sebanyak 3 kali. Maksudnya setelah dia masukkan air dalam mulut, kemudian dia sedut air dalam hidung, maknanya dia kumur-kumur, dia buang air itu, kemudian dibuanglah air dalam hidung. Di sini dia tak cerita detail. Dia tak cerita macam mana nak buang air dalam hidung tu. Membuang air dalam hidung dipanggil istinsar. Biasanya diservis hidung tu dengan jari kiri, kelingking jari tangan kiri, diservis lubang hidung tu, kemudian pret, dibuang airnya. Kalau kumur dibuanglah, kedok, buang. Lepas tu dia fa'ala zalika salasan, dia buat benda ni 3 kali. Maksud dia celup lagi sekali, kali yang keduanya sebelah tangan juga, masuk lagi mulut, hidung, pret, buang. Dan kali yang ketiga celup lagi sebelah tangan, masuk air dalam mulut, sedut air dalam hidung, kedok, servis hidung, buang. Ini yang paling sunnah. Dia ada 9 cara. Imam Nawawi dalam syarah dia, syarah Muslim, dia mensyarahkan bahawa ada banyak cara, antaranya yang kata 9 cara, sama ada itulah. Ini yang paling sunnah. Ada yang orang mungkin dia kumur sekali, 2 kali, 3 kali kumur. Kemudian hidung pula, sekali buang, 2 kali buang, 3 kali. Dipisahkan 3 kali kumur, 3 kali hidung dengan 6 kali cedokkan lah. Lepas tu ada juga yang sekali cedok 2 tangan. Nanti ada riwayat dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain, yang akan cedok dengan, ada hadis kata cedok 2 tangan. Ada hadis cedok 1 tangan. Ada hadis kata 1 tangan dia cedok, kumur 3 kali. Kumur 3 kali. Itu cedok lagi sekali, hidung pula. Ada yang cedok, cedok untuk kumur dengan hidung. Itu cedok lagi, kumur dengan hidung. Macam-macam cara ada. Semuanya ada riwayat. Nak bagi tahu maknanya orang yang kata mengamalkan sunnah kan. Dia kata dia mengamalkan, dia ikut Quran hadis, dia amalkan hadis Nabi, sunnah Nabi. So dalam 9 cara tu dia buat semua ke? Adakah dia buat semua? Hadis sahih belaka, nanti saya baca apa kata Imam Nawawi. Ini kita terjemah tu. Sebab terjemahan dia tak berapa nak tepat. Summa adkhala yadahu, kemudian dia memasukkan sebelah tangannya. Fastakhrajaha faghasala wajhahu thalathan. Dia memasukkan tangan, sebelah tangan. Di sini sebelah tangan.
Fastakhrajaha, dikeluarkan, faghasala wajhahu thalasan. Dia basuh muka 3 kali. Jadi masuk tangan sekali, keluarkan, kemudian basuh wajah 3 kali. Ya, kan tak berapa nak masuk akal tu. Sekali masuk, lepas tu basuh muka 3 kali. Jadi sama ada dia masukkan sebelah, basuh, masukkan lagi basuh, masukkan lagi basuh. 3 kali cedok, 3 kali basuh muka. Tapi dia kata di sini sekali cedok dengan sebelah tangan. Nanti ada riwayat yang lain dia cedok dengan 2 belah tangan untuk basuh muka, cedok 2 belah tangan basuh muka. Summa adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala yadayhi ila mirfaqain. Kemudian dia masukkan sebelah tangannya, kemudian dia mengeluarkannya, di mana daripada cedok dia cedok air, dia keluarkan tangan dia, maka dia membasuh kedua belah tangannya sampai siku, marratain. 2 kali, 2 kali. Hanya shortcut. Hadis ni memang kita boleh faham daripada hadis ni, dia riwayat secara shortcut. Masuk sekali tangan, keluarkan, basuh tangan, faghasala yadaihi ila mirfaqain, basuh kedua belah tangan hingga siku, marratain, 2 kali, 2 kali. Maka mustahillah dia cedok sekali, lepas tu dia basuh tangan sampai 2 kali, lepas tu yang ni 2 kali. Cedok pula sebelah tangan pula tu basuh kedua belah tangan sehingga siku, 2 kali, 2 kali. Bukan 3 kali, 2 kali. Ni nak terjemah hadis dia dulu. Summa adkhala yadahu fastakhrajaha famasaha bi ra'sihi. Kemudian dia masukkan sebelah tangan lagi, kemudian dia keluarkan tangan dia yang satu tu, famasaha bi ra'sihi, dia mengusap kepalanya. Fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Ini dia tak terjemahkan. Dia gunakan 2 belah tangan, tadi dia selup air, mungkin dia tak cerita kat sini, 2 tangan celup sebelah tangan je. Dia letak kat sini, lepas tu dia fa'aqbala yadaihi, 2 belah tangan. Kemudian fa'adbara, dia patah balik. Adbara tu dia patah balik. Sama ada dia patah balik begini ke atau dia patah balik dengan dia terbalikkan tangan dia. Di sini hadis tak bagi tahu. Summa ghasala rijlaihi ilal ka'bain. Ni dia tak cerita cedok, dia terus cerita. Kemudian dia basuh kedua belah kakinya hingga buku lali. Maksudnya kiri dan kanan. Rijlai, 2 belah kaki, ilal ka'bain, hingga 2 buku lali. Maksudnya kedua-dua belah kaki lah, kaki dan tangan. Kaki kiri dan kanan. Kanan dan kiri. Summa qala, kemudian dia berkata, hakaza kana wudu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah adanya wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nak tanya, siapa yang pernah amalkan wuduk sebegini? Basuh tangan 2 kali je. Yang lain basuh sekali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 4 basuh tangan hingga siku 2 kali. Ada siapa yang amalkan hadis ni? Tak ada. Masa ikut sunnah lah. Kata ikut hadis. Ini saya nak beritahu, ini kan kitab ringkasan Sahih Muslim. Sebenarnya hadis yang sebenarnya dalam kitab yang original lah, kitab yang ori berlambak hadis. Ini kitab ori dia. Tapi dalam bahasa Arab lah. Ada 6 jilid. Ada 6 jilid, 1 jilid tebal ni. Dalam bahasa Arab dengan syarah Imam Nawawi sekali. Dia datangkan banyak hadis di sini. Ini 1 hadis saja dia datangkan. Ini kan ringkasan Imam Al-Munziri. Okay. 1. Yang kedua, ada tak di sini dia sebut yang ni rukun, yang ni sunat? Ada disebut tak? Ada dengar tak tadi perkataan? Yang basuh muka katanya wajib rukun. Kemudian membasuh pergelangan tangan tu katanya dia tak dengan kumur, dengan sedut air dalam hidung tu dia ada beritahu tak itu sunat je, tak wajib. Kalau tak buat tak apa, dia beritahu tak? Ada tak perkataan sunat, wajib, makruh apa semua dalam hadis? Tak ada. So macam mana satu orang tu dia claim kami ikut hadis Nabi? Kami ni tak payah ikut mazhab, kita beramal dengan hadis saja. Yang kononnya sombong kata kami ni tak payah ikut mazhab. Kami ikut hadis Nabi je, Quran hadis.
Nak tanya hadis ni sahih ni, Muslim ni. So kenapa basuh tangan 2 kali? So basuh 2 kali ke wajib ke sunat? Basuh 3 kali tu wajib ke sunat? Kemudian kumur dengan menyedut air dalam hidung itu wajib ke sunat? Ada sebut sini perkataan wajib, sunat. Basuh 3 kali, 2 kali itu ada sebut wajib ke sunat. So macam mana orang tu dia dakwa, dia claim kata aku ikut hadis Nabi. Tak payah ikut mazhab, tak payah ikut ulama, aku ada hadis Nabi, Bukhari, Muslim. Silakan amalkan, nak tengok. Ini baru satu hadis. Cuba kumpulkan semua hadis, ini baru Muslim, belum Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, dan yang lain-lain lagi, Sunan Kubra, Baihaqi, Musnad Ahmad, Musnad Syafi'i, apa lagi, Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Darimi, kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah, Musannaf Abdul Razak, kitab penuh depan saya ni. Bermacam-macam hadis. So nak amalkan hadis yang mana satu nanti? Dalam Muslim saja ada berlambak hadis. Dalam Bukhari saja ada banyak hadis. So hadis yang mana satu tentang wuduk yang nak diamalkan sekarang ni? So katakanlah dia amalkan hadis yang mengatakan basuh tangan 3 kali. So hadis yang mengatakan basuh tangan 2 kali ni dia tak amalkan. Betul? Ini bukan apa, ini saya nak mengajak tuan-tuan berfikir. Supaya jangan terpedaya dengan yang di luar sana tu konon-kononnya kami ikut Quran hadis. Tak payah ikut mazhab, kata dia. Jangan terpedaya tu semua. Itu semua dia nak ajak orang ikut dia sebenarnya. Kalau kita tanya soalan dia macam ni pun, dia pun macam mana dia nak jawab, tak tahulah, saya tak pastilah. Dan sini sekarang ni tak sebut ni, perkataan wajib, perkataan sunat, tak sebut. So siapa yang nak kata 3 kali tu wajib ke sunat? Kumur tu wajib ke sunat? Sedut air dalam hidung tu wajib ke sunat? Basuh muka wajib ke sunat? Sekarang ni dia ambil wudu, dia celup pula tu. Dia celup tangan dalam bekas air. Betul? Boleh ke celup tangan dalam bekas air? Ha? Jadi air mustakmal. Sebab tu kita kena belajar fiqah. Boleh, Ustaz, boleh. Boleh. Okey. Bagaimana caranya mencelup tu? Ada disebut di sini ketika nak mencelup kena niat ightiraf. Ketika nak basuh tangan hingga siku kena niat ightiraf. Kan tak sebut kat sini. Banyak perkara lagi yang dia tak sebut dalam hadis ni. Jadi apa yang saya nak sampaikan, maknanya sebenarnya para fuqaha, para mujtahid mazhab, contohnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan ulama-ulama yang lain, dia orang dah kaji semua hadis-hadis dah. Sebelum dia keluarkan kitab fiqah dia dah baca semua hadis. Bukan baca, dia hafal hadis tu. Dia hafal hadisnya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang mengikut mazhab Syafi'i puluh ribu. Imam Nawawi sendiri muhaddis hafal berapa ratus ribu hadis. Ibnu Hajar Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis hafal berapa ratus ribu hadis. Imam Suyuti hafal berapa ratus ribu hadis. Semuanya ikut mazhab Syafi'i. Kenapa dia orang tak kata kami tak payah ikut mazhab Syafi'i, kami ikut hadis, kami hafal ratus ribu hadis, tak, kami ulama besar, takkan? Kenapa masih lagi ikut Imam Syafi'i? Tiba-tiba zaman sekarang baru jadi mufti, baru dapat PhD 2-3, tak payah ikut mazhab, ikut hadis. Oh, perli. Tak, masalahnya orang awam terpedaya. Dia punya follower dia ramai. Bukan saya nak kutuk dia ke, nak benci dia, anti dia. Tidak, dia membawa masyarakat kepada benda yang salah. Memang betul kita ikut hadis Quran. So habis tu ulama-ulama mujtahid tu tak ikut hadis Quran ke? Imam Syafi'i tak berpandukan hadis ke? Imam Malik tak berpandukan hadis ke? Imam Abu Hanifah tak berpandukan hadis ke? Siapa yang lebih masak dengan hadis berbanding dengan zaman sekarang ni? Sebelum nak keluarkan hukum, bukan saja hadis, dia orang hafal Quran. Imam Syafi'i apabila nak keluarkan satu hukum, mula-mula dia hadirkan dalam fikiran dia 30 juzuk Quran dulu. Kemudian dah habis hadis yang dia hafal. Muwatta' Imam Malik dia hafal berapa ribu hadis. Dia hadirkan dulu.
Baru dia keluarkan hukum, dia kumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan. Tengok sanad dulu mana sahih tak sahih. Kemudian makna hadis tu bercanggah tak bercanggah. Di sini tak sebut pun lapar wajib sunat. Kejap hadis kata basuh tangan 2 kali, kejap kata sekali, kejap kata 3 kali. Macam mana nak tatbikkan antara hadis? Siapa yang lebih pakar buat benda tu? Dan kenapa para ulama sepanjang zaman dah 1000 tahun lebih berpegang, tunduk dengan mazhab Syafi'i, tunduk dengan mazhab Maliki, tunduk dengan mazhab Hambali, tunduk dengan mazhab Hanafi. Sebab dia orang tahu yang imam-imam ini lebih advance daripada mereka dalam mengkaji hadis, mengeluarkan hukum. Tiba-tiba zaman sekarang datang kata tak payah ikut mazhab. Itu budak-budak lah. Dan kita kata orang kalau dia nak membuat satu mazhab baru kononnya tak lakulah, tak payahlah nak dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, siapa tak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Dia ni yang paling banyak hafal hadis, sampai 1 juta hadis dia hafal. Dia kata apa? Imam Syafi'i ini seperti matahari yang menyinari bumi pada zaman dia. Tidak ada orang yang lebih faham Quran dan hadis melebihi Imam Syafi'i. Itu Imam Ahmad yang cakap muhadisin besar. Tiba-tiba zaman sekarang kata, alah PE, tak payah ikut mazhab PE tu. Kita ikut Quran hadis. Imam Ahmad tu, Amirul Mukminin fil hadis. Hafal 1 juta hadis pun belajar fiqh hadis dengan Imam Syafi'i. Seperti matahari yang menyinari bumi. Tidak ada orang yang lebih a'lamu bi kitabillah wa sunnati Rasulullah min Imam Syafi'i. Tak ada orang yang lebih faham Quran dan hadis Nabi melainkan Imam Syafi'i. Bukan saya cakap, Imam Ahmad bin Hanbal cakap. Masa zaman tu semua orang anggap tidak ada orang yang lebih memahami hadis melainkan Imam Syafi'i. Dapat gelaran Nasirul Hadis. Orang yang memperjuangkan, membantu hadis. Tiba-tiba zaman sekarang kata tak payah ikut mazhab Syafi'i. Faham So kita belajar hadis ni pun bukan apa, kita sekadar nak tahu, oh ini dalil dia. Tapi macam mana ulama-ulama memahami hadis itu saya kena terangkanlah sikit-sikit. Tapi masalahnya sekarang ni, saya takkan terangkanlah dengan sedetail-detailnya, nanti akhirnya pening semua nanti. Sebab sebelum kita nak terangkan, kita kena baca semua hadis Nabi yang berkaitan dengan wuduk Nabi dulu. Di sini hanya dia cerita satu hadis saja, betul? Kitab kita pun ringkasan Sahih Muslim. Kalau dalam kitab asalnya, original punya kitab Muslim pun, bukan semua hadis yang berkaitan dengan wuduk. Bukan semua hadis yang berkaitan dengan wuduk didatangkan, hanya beberapa sahaja. Maka kita perlu rujuk lagi kitab-kitab yang lain. Boleh saya katakan yang paling komplit, nak kata komplit pun tak juga, yang paling banyak mengumpulkan hadis tu kitab Sunan Kubra Imam Al-Baihaqi. Dalamnya ada lebih kurang 21,000 hadis. Daripada situ kitab hadis-hadis tentang wuduk dia kumpulkan hampir semualah yang berjaya dia kumpulkan. Maka daripada situ satu persatu hadis dikaji dulu tentang wuduk Rasulullah SAW, yang mana akhirnya Imam Syafi'i mengatakan bahawa rukun wuduk itu hanya 6 sahaja. Walaupun di sini dia sebut semua kan. Di sini dia tak sebut niat, betul? Dia tak sebut niat. Tapi Imam Syafi'i menambah niat itu sebagai rukun wuduk kerana ada hadis yang kita dah baca sebelum ni, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya sesuatu amalan itu dengan niat, sahnya amalan itu dengan niat. So Imam Syafi'i kata wuduk itu termasuk sesuatu amalan. Jadi amalan wuduk juga perlu kepada niat. Dia ditambahkan sebagai rukun. Kemudian Al-Quran menyebut 4 sahaja. Al-Quran menyebut 4 sahaja tentang berwuduk, iaitu Allah kata iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, surah Al-Maidah. Jika kamu ingin mendirikan solat, basuhlah muka kamu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua belah tangan hingga siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kamu. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kedua kaki hingga buku lali. Quran sebut 4 saja. Tapi di sini hadis Nabi sebut basuh tangan, pergelangan tangan, basuh kumur-kumur,
sedut air dalam hidung, kemudian dan basuh 3 kali 3 kali, 2 kali 2 kali, sekali sekali. Tak, Quran tak sebut pun basuh 3 kali. So Imam Syafi'i dia memandingkan Al-Quran dan semua hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan yang berkaitan dengan wuduk. Imam Syafi'i buat kesimpulan seperti mana yang kita belajar dalam kitab fiqh kuliah duha kita, rukun wuduk ada 6. Iaitu niat, kemudian apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu, itulah rukun wuduk, ditambah lagi satu dengan tertib. Dengan tertib. Sebab apa Imam Syafi'i mengatakan semua hadis yang diriwayatkan tentang wuduk Rasulullah SAW, tidak ada satu pun hadis yang Nabi berwuduk terbalik-terbalik. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang Nabi ambil wuduk terbalik-terbalik. Maksudnya ada hadis yang Nabi basuh tangan hingga siku dulu, lepas tu baru basuh muka. Atau Nabi basuh kaki dulu, lepas tu baru basuh kepala. Atau sebaliknya, tak ada. Semua hadis menunjukkan Nabi ambil wuduk ikut tertib. Maksudnya muka, tangan hingga siku, kepala, kaki. Maka Imam Syafi'i kata wajib tertib, rukun tertib. Sedangkan mazhab lain kata mana ada dalil kata tertib. Memang tak ada dalil secara sarahatan ataupun secara orang kata apa, verbally lah. Verbally Nabi tak pernah cakap kata tertib itu adalah rukun, adalah wajib. Tetapi Imam Syafi'i dia pandai, nampak tu, dia nampak. Kenapa Nabi tak pernah ambil wuduk terbalik-terbalik? Kalau tertib itu bukan wajib, bukan rukun, dah tentu Nabi akan buat sebaliknya, sekurang-kurangnya sekali. Sebab apabila satu amalan itu bukanlah amalan yang wajib, maka Nabi pasti akan meninggalkannya sekali-sekala. Itu cara ulama' memahami amalan itu wajib ke ataupun sunat. Sebab dalam hadis tak sebut. Dalam hadis tak pernah sebut pun ini wajib, ini sunat. Dan sahabat Nabi, dia orang beramal dengan hadis. Dia orang bukan tanya, Ya Rasulullah, ni wajib ke sunat? Ya Rasulullah, ni wajib ke sunat? Apa Nabi buat, semua dia buat. Tetapi masalahnya sekarang ni, kita kena tahulah mana satu yang wajib, mana satu yang sunat. Maka ulama' mujtahid lah yang menentukan mana yang wajib, mana yang sunat. Boleh? Ni saya nak baca sikit. Apa kata Imam Nawawi lah terhadap hadis yang kita baca tadi. Dia panggil syarah hadis lah. Tadi apa yang saya syarahkan tu saya punya syarah, tapi berpandukan ilmu yang saya pelajari jugalah. Di sini nak baca sikit tentang apa yang Imam Nawawi katakan tentang hadis ini. Fihi hadisu Abdullah bin Zaid bin Asim wa huwa ghairu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi sahibul azan. Kaza qalahu al-Hufaz min al-mutaqaddimin wa mutaakhirin wa ghallatu Sufyan bin Uyainah fi qawlihi huwa mimman nassa ala ghalatihi fi zalika al-Bukhari fi kitab al-istisqa min sahihihi wa qad qila anna sahibal azan la yurafu lahu ghairu hadis al-azan wallahu a'lam. Yang pertama Imam Nawawi kata ada seorang muhaddis namanya Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah dia tersilap, dia mengatakan bahawa perawi hadis ni yang bernama Abdullah bin Zaid bin Asim ini adalah perawi juga yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi, iaitu seorang yang meriwayatkan tentang azan. Dia kata orang yang sama, tetapi Imam Bukhari sendiri mengatakan bahawa sebenarnya Sufyan Uyainah ni tersilap. Sufyan Uyainah ni seorang ulama hadis besar, salah seorang daripada guru Imam Syafi'i dalam ilmu hadis di Baghdad sana. Jadi Imam Sufyan Uyainah telah pun tersilap mengatakan bahawa perawi hadis ini adalah sama orangnya, iaitu perawi yang meriwayatkan tentang azan, iaitu nama dia sama, Abdullah bin Zaid juga, cuma datuknya beza. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi, yakni Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Itu satu perkara lah yang Imam Nawawi bahas tentang sanad. Bila bahas hadis, sanad pun perlu juga dibahas sikit. Qauluhu fada'a bi'ina'in fa'akfaha minha ala yadaihi. So dalam hadis tu dikatakan dia meminta sebuah bekas dan menuangkannya ke atas kedua belah tangannya. Hakaza huwa fil usul. Wa minha wa huwa sahih ay min mutahharah al-idawah.
qauluhu akfa'a bil hamzah ail amala wa sabba. Wa fihi istibahabu taqdimul ghusl kafain qabla wa masahuma fil ina. So Imam Nawawi kata di sini menunjukkan kesunahan kita menuangkan air dulu ke kedua belah tangan lalu membasuhnya di luar sebelum kita mencelup. Sebelum kita mencelup ke dalam bekas, kalau kita nak ambil wuduk, nak mencelup, tak kira bekas kecil ke atau kolam besar, pertama sekali disunahkan kita basuh dulu tangan kita di luar. Hadis ini menunjukkan begitu. Dan mazhab Syafi'i menganggap dia satu kesunahan. Basuh dulu tangan di luar. Kalau bekas tu kita tuang lah. Kita tuang kat atas tangan, basuh dulu 3 kali. Itu sunat hukum dia. Qauluhu faman madha wastanshaqa min kamfin wahidatin fa fa'ala zalika salasan. Dalam hadis ni ada dikatakan kemudian dia berkumur, kemudian menyedut air ke dalam hidung daripada sebelah tangan. Dan dia melakukannya sebanyak 3 kali. Wa fi riwayat allati ba'daha, dalam riwayat yang lain dalam setelahnya dalam Sahih Muslim ni lah. Kan dalam kitab ni memang tak sebut. Famadmadha wastanshaqa wastanthara min salasi ghurufatin. Ada satu perkataan lagi wastanthara, itu yang tak sebut dalam hadis ni. Dalam hadis lain disebut. Maknanya wastanthara itu istinsyak itu menyedut air dalam hidung. Istinsar itu menyembur air daripada hidung. Maksudnya dia buanglah, dia buang balik. Itu istinsar namanya. Wa fi hadzal hadis dalalatun zahiratun lil mazhab as-sahih al-mukhtar anna sunnata fil madmadah wal istinshaq an yakuna bi thalasi ghurufatin. Yatamadmada wa yastanshaqu min kulli wahidatin minha. Waqad qaddamna idahu hadhihi al-mas'alah wal khilaf fiha fi babil awal wallahu a'lam. Okey, nah Imam Nawawi mengata dalam hadis ini ada dalalah petunjuk yang jelas yang menunjukkan bagi mazhab yang benar yang terpilih, iaitu sesungguhnya yang sunnah itu ialah berkumur dan menyedut air dalam hidung, ianya dilakukan dengan 3 kali cedokan. 3 kali cedokan. Maksudnya sekali cedok, ambil, masuk dalam mulut, sedut dalam hidung sekali. Yang kedua, cedok, ambil, sedut air dalam mulut, sedut dalam hidung 2 kali. Dan lakukan sebanyak 3 kali. Itu yang sunnah berbanding umur sekali, 2 kali, 3 kali. Lepas tu hidung sekali, 2 kali, 3 kali. Pun boleh, tetapi yang paling sunnah itu 1 cedokkan, sedut air dalam mulut, kemudian sedut air dalam hidung. Itu yang paling sunnah lah. Hadis ini menjadi dalilnya. Wa qawluhu fi riwayat ats-tsaniyah faman bada wastanshaqa wastanthara fihi hujjatun lil mazhab mukhtar allazi alaihi al-jamaahir min ahli al-lughah wa ghairihim anna al-istinthar ghairu al-istinshaq. Khilafan liman qalahu Ibnu al-Arabi wa Ibnu Qutaibah innahuma bi ma'na wahid wa qad taqaddama fil bab al-awwal al-idahu wallahu a'lam. So di sini Imam Nawawi kata ada riwayat yang menyebut istinshaq summa istanthara. Kemudian dia istinthar. Maknanya istinsyak itu lain, istinsar itu lain. Istinsyak itu menyedut air dalam hidung, istinsar itu membuang air daripada hidung. So ada ulama seperti Ibnu al-Arabi dan Ibnu Qutaibah mengatakan bahawa istinsyak dengan istinsar itu sama je. Tapi hadis ini menunjukkan salahnya pendapat kedua ulama tersebut. Ulama pun buat salah juga. Wa qauluhu summa adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala wajhahu thalasan. Okay, dalam hadis tu disebut kemudian dia memasukkan sebelah tangannya dan mengeluarkannya dan membasuh wajahnya 3 kali. Hakaza waqa'a fi sahih Muslim. Inilah riwayat dalam sahih Muslim. Adkhala yadahu bil lafzil mufrad, iaitu memasukkan sebelah tangannya, iaitu dengan lafaz mufrad, iaitu single lah, singular. Wa kadza fi aktsari riwayatil Bukhari, begitu juga dalam kebanyakan riwayat Imam Bukhari. Wa waqa'a fi riwayatil Bukhari, ada satu riwayat dalam Bukhari fi hadis Abdullah bin Zaid haza, dalam hadis yang sama juga Abdullah bin Zaid ni juga. Summa adkhala yadayhi faghtarafa bihima faghasala wajhahu thalasan. Kemudian dia memasukkan kedua belah tangannya, kemudian mencedok dengan kedua belah tangannya, lalu membasuh wajahnya 3 kali. Ada satu riwayat dalam Bukhari
yang mana perawinya pun sama juga, Abdullah bin Zaid yang ni juga, tapi dia kata dia memasukkan kedua belah tangannya lalu mencedok lalu membasuh muka 3 kali. Hadis yang ni kan kata sebelah tangan. Perbezaan dia nampak tu. Tapi salah satu je dalam riwayat Bukhari. Bahkan kebanyakan riwayat Bukhari pun sebelah tangan. Dalam Muslim ni semuanya sebelah tangan. Tapi ada satu riwayat dalam Bukhari kata cedok dua belah tangan. Wa fi sahih Bukhari aidan min riwayati Ibnu Abbas summa akhadha ghurfatan faja'ala biha hakaza adafaha ila yadayhi al-ukhra faghasala biha wajhahu. Ada satu lagi riwayat dalam sahih Bukhari, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, summa akhadha ghurfatan faja'ala biha hakaza adafaha ila yadayhi al-ukhra faghasala biha wajhahu. Satu lagi riwayat Bukhari kata apa? Dia cedok sebelah tangan, lepas tu dia tuangkan sebelah tangan tadi ke dalam tangan lagi satu, lepas tu dia basuh. Cedok sebelah tangan, kemudian daripada sebelah tangan tu dia cedok, dia tuangkan ke sebelah tangan lagi, digabungkan lah. Lepas tu dia sapu muka dengan kedua belah tangan. Itu satu riwayat Bukhari, riwayat Ibnu Abbas. Summa qala, kemudian Ibnu Abbas kata, hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Kata Ibnu Abbas, beginilah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Wa fi sunani Abi Daud wal Baihaqi min riwayati Ali radhiyallahu taala anhu fi sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam kitab Sunan Abu Daud, kita hadis juga Sunan Abu Daud. Begitu juga dalam Sunan Baihaqi, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu fi sifati wudu'i Rasulullah, dalam mensifatkan cara Nabi SAW berwuduk. Summa adkhala yadaihi fil ina'i jami'an. Kemudian dia memasukkan kedua belah tangannya di dalam bekas kedua-duanya sekali. Fa akhadha bihima hafnatan. Kemudian dia mengambil dengan kedua belah tangan tadi satu cedokan min ma'in, daripada air. Fadaraba biha ala wajhi, dan beliau membasuh mukanya. Dalam riwayat Abu Daud, riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan juga dalam riwayat Sunan Kubra Baihaqi, menunjukkan Rasulullah masuk kedua belah tangan, kemudian cedok air dengan kedua belah tangan, basuh muka dengan kedua belah tangan. Fahaza ahadisu fi ba'diha yadahu wa fi ba'diha yadaihi wa fi ba'diha yadahu wa dumma ilaiha al-ukhra fahiya dalatun ala jawazil umuri thalasa wa anna al-jami'a sunnatun wa yujma'u bainal ahadis bi annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika fi marratin wa hiya thalathatu awjuhin li ashabina walakinna as-sahiha minha wal mashhur allazi qata'a bihi al-jumhur ونص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في البويتي والمزاني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباء والله أعلم. Maka kata Imam Nawawi, beginilah ada tiga jenis riwayat. Satu riwayat mengatakan cedok sebelah tangan, satu riwayat mengatakan cedok dua belah tangan, satu riwayat lagi mengatakan cedok sebelah tangan kemudian menggabungkan tangan lagi satu baru basuh muka. Maka kata Imam Nawawi, kesemuanya sunnah. Ketiga-tiga sekali sunnah. Cedok sebelah tangan pun sunnah, cedok dua belah tangan pun sunnah, cedok sebelah tangan kemudian gabung dengan tangan lagi satu pun sunnah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kita memilih bahawa yang paling sunnah ialah cedok kedua belah tangan kemudian basuh muka, kerana dia lebih mudah, lebih senang. Cuma mungkinlah kan yang sebelah tangan tu kalau bekas itu kecil, maka tak muat nak cedok dua belah tangan, dia masuk sebelah tangan je muat, lepas tu dia gabungkan dengan tangan satu lagi basuh muka. Tapi yang paling sunnah cedok dua belah tangan menurut mazhab Syafi'i. Tiga-tiga ada riwayat. Tapi yang paling sunnah kita pilih cedok dua belah tangan. Kerana itu lebih mudah, lebih sempurna wuduk lah. Bagi mudah nak basuh muka kan. Kalau sebelah tangan kan payah. Air pun sikit je dapat kan. Qala ashabuna wa yustahabu an yabda'a fi ghaslil wajhi bi'a'la.
bi'alahu likaunihi asyrafa wa li'annahu aqrabu ilal isti'am wallahu alam. Dan disunahkan dalam mazhab kita ketika cedok tadi dia membasuh muka daripada atas. Bukan ini tengah ke bawah ke, daripada atas. Ambil air atas turun ke bawah. Air tu pun akan turun ke bawah, maka kita gosok. Kerana itulah bahagian atas paling mulia, dahi kita ni paling mulia kan, tempat sujud. Maka dimulakan daripada atas kemudian baru turun ke bawah. Tak sebut dalam hadis, ni tambahan daripada Imam Nawawi. Faqauluhu faghasala wajhahu thalasan summa ghasala yadayhi ila mirfaqain marratain. Okey, dalam hadis ini ada mengatakan bahawa dia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian dia membasuh kedua belah tangannya hingga siku 2 kali. Fihi dalalatun ala jawazil mukhalafatil a'dha wa ghasala ba'daha thalasan wa ba'daha marratain wa ba'daha marratan. Wa hadza jaizun wal wudu'u ala hadhihi sifat sahihun bila syak. Walakinnal mustahabba tathhirul a'dha'i kulliha thalasan kama qaddamnahu. Wa innama kanat mukhalafatuha minan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil awqat bayanan lil jawaz kama tawadda'a sallallahu alaihi wasallam marratan fi ba'dil awqat wa bayanan lil jawaz. Wa kana fi dhalikal waqti afdalu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. لأن البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فإن قيل البيان يحصل بالقول فالجواب أنه بالفعل أوقع في النفوس وأبعد من التأويل والله أعلم. Okey, apabila dalam hadis ni mengatakan basuh 2 kali, maka Imam Nawawi mengatakan bahawa di sini boleh sekiranya kita membasuh sekali pun boleh, dan itulah yang wajib, yang rukun kan. Kemudian membasuh sebanyak 2 kali pun boleh, basuh 3 kali pun boleh. Dan boleh bercampur, ada anggota basuh 3 kali, ada anggota basuh 2 kali, ada anggota basuh sekali pun boleh. Cuma yang disunahkan ialah, yang disunahkan menurut mazhab Syafi'i semuanya dibasuh 3 kali. Okey, kenapa Nabi SAW kadang-kadang basuh 2 kali, kadang-kadang basuh sekali? Nabi nak menerangkan bahawa basuh 2 kali pun boleh, basuh 3 kali pun boleh, basuh sekali pun boleh, dan itulah yang paling wajib, sekurang-kurangnya basuh sekali. Kerana Nabi pembawa syariat, maka Nabi perlu menunjukkan di sini perbuatan Nabi membasuh kadang sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Maka ulama faham di sini bahawa membasuh 3 kali itu hanya sunnah, kali kedua pun sunnah, yang wajib hanya basuh sekali. Jadi bagi Nabi satu kewajipan untuk menerangkan perbuatan wuduk itu. Tapi Nabi tak sebut pun dengan perkataan basuh sekali ni wajib, yang kali kedua ni sunat tau. Yang kali ketiga pun sunat. Anggota-anggotanya semua sunat basuh ni Nabi tak sebut. Nabi mengamalkan saja, menunjukkan saja, maka ulama faham bahawa ketika Nabi kadang basuh sekali, kadang basuh 2 kali, kadang basuh 3 kali, kadang-kadang dalam satu wuduk ada anggota 2 kali, ada anggota 3 kali, ada anggota sekali, menunjukkan bahawa membasuh 3 kali itu sunnah, tidak wajib. 2 kali pun boleh, sunnah tapi tak wajib. Yang wajibnya hanya sekali. Cuma mazhab Syafi'i menetapkan bahawa sekiranya dia mempunyai waktu yang cukup dan air yang cukup, maka disunnahkan dia membasuh ke semua anggota 3 kali. Makruh kalau dia basuh 2 kali atau sekali. Kecuali dalam keadaan tertentu seperti kekurangan air. Air dia tidak cukup untuk basuh yang wajib saja, sekali saja, maka haram dia membasuh anggota yang tidak wajib, dan haram dia membasuh basuhan yang tidak wajib, iaitu basuhan kedua dan ketiga. Maknanya dia perlu membasuh muka yang wajib sekali, yang sempurna, tangan hingga siku kiri kanan sekali sempurna, mengusap sebahagian minimum daripada kepala, dan membasuh kaki hingga buka lali sekali kanan sekali kiri sehingga habislah air tersebut. Jangan dia, oh ini sunnah ni, basuh kumur-kumur, masuk hidung, lepas tu basuh muka 3 kali, air habis. Basuh muka 3 kali, air habis. Hukum dia haram. Kerana apa? Dengan
dia telah mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Kerana apa? Disebabkan dia basuh 3 kali, air habis, tak boleh basuh tangan, tak boleh basuh kaki, maka wuduk dia tak sah. Kita terpaksa cari air lain lagi. Ini gunanya orang belajar tahu mana satu sunat, mana satu wajib. So kalau air sedikit, gunakan sebaik-baiknya hanya yang wajib saja. Katakanlah air itu terlalu sedikit, diambil yang wajib saja. Muka sekali, tangan sekali, tangan lagi sekali, habis air. Tak cukup air untuk usap kepala dengan basuh kaki. Maka ketika itu baru dia cari debu untuk tayamum. Maksudnya dia cari air dululah. Tak jumpa air, dia boleh tayamum. Dia sempurnakan dengan tayamum. Dia tak boleh kata, alang-alang air dia sikit, tayamum terus dah. Tak boleh. Kalau air ada sikit, wajib digunakan air untuk wuduk. Basuh anggota mana yang mampu, yang wajib sahaja. Kemudian kalau tak sempurna wuduk, tak dapat nak basuh kaki misalnya, air dah habis, maka ketika itu barulah dia boleh tayamum untuk sempurnakan dia punya basuhan kaki tersebut. Tetapi bukan nak ambil debu sapu kaki. Ambil debu sapu muka, sapu tangan. Seperti yang kita dah belajar dalam fiqh. Ataupun dia air banyak tetapi waktu sempit. Kan dia penat sangat balik kampung daripada Penang sampai pukul 2 pagi. Subuh bangun-bangun alamak lagi 10 minit nak habis waktu subuh. Maka ketika itu walaupun air ada 1 kolah ke 2 kolah ke, air banyak mana pun, wajib gunakan untuk ambil wuduk yang wajib sahaja. Basuh muka sekali, tangan hingga siku sekali, kiri kanan, usap kepala sikit minimum, kaki, kemudian terus solat. Dan solat pun amalkan yang rukun saja. Allahu Akbar, Fatihah, rukun, i'tidal, sujud. Rakaat kedua pun sama, kunut pun boleh tinggal. Kemudian salam sebelum habis waktu. Itulah orang yang faqih, orang yang alim, orang yang belajar. Oh, sunat ni, dia pun siap gosok gigi lagi 3 kali. Ambil wuduk je, dah habis waktu. Hukum dia haram. Hukum dia haram. Bukan kerana perbuatan tu haram, kerana dia mengutamakan benda yang sunat sehingga habis waktu. Sebab tu pentingnya kita tahu mana yang rukun, mana yang sunat. Ketika mana waktu-waktu yang tertentu, keadaan-keadaan yang tertentu, kita wajib meninggalkan yang sunat, kita hanya wajib melakukan yang wajib. Tetapi kalau masa masih panjang, air banyak, maka kita disunatkan untuk melakukan segala kesunahan wuduk, membasuh anggota 3 kali, membasuh anggota-anggota yang sunat seperti basuh pergelangan tangan, kumur, ke hidung. Kemudian dibasuh semuanya 3 kali. Tak diterangkan kan dalam hadis ni? Maknanya ulama-ulama mujtahid mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri dan ulama-ulama dia telah mengkaji semua hadis yang berkaitan dengan wuduk, membuat kesimpulannya sahaja dalam kitab fiqh. Bukan bermakna bila kita belajar kitab fiqh, tak ada hadis pun. Sebenarnya apa yang kita belajar fiqh itu dalam kitab itulah sebenarnya kita belajar hadis. Kita belajar hasil pemahaman daripada hadis oleh para ulama-ulama besar, ulama-ulama mujtahid yang diberi anugerah oleh Allah Ta'ala akan kefahaman yang tidak ada tolok bandingnya. Nak dibandingkan dengan yang sekarang ni, hidung dia orang pun tak sampai. Minta maaf cakap lah. Boleh? Sikit lagi. Faqauluhu famasaha birasihi faaqbala yadayhi wa adbara. Dalam hadis tu dia mengatakan bahawa dia mengusap kepalanya, kemudian faaqbala yadayhi wa adbara. Dia basuh kepala, dia buka, maksudnya dia tolak kemudian ke belakang, fa'adbara, dan dia patah balik. Dia patah balik ke depan. Hadis menyebut dia patah balik ke depan. Ya, apa kata Imam Nawawi? Haza mustahabun bittifaqil ulama. Perkara ini disunahkan dengan kesepakatan para ulama. Fa innahu tariqun ila isti'abil ra'si wa wusulil ma'i ila jami'i sya'rihi. Ini adalah satu cara untuk menyempurnakan seluruh kepala dan sampaikan air ke seluruh rambut. Sebab apa? Dia ada 2 jenis rambut. Kalau macam rambut saya ni 1 meter paling panjang pun 2 cm saya dah potong dah. Sentiasa saya potong nipah 1 cm je. Tapi Nabi punya rambut panjang ni. Ujung ni Nabi punya rambut, semua rambut Nabi semua ke belakang.
Paling panjang mencecah bahu. Nabi pernah sampai cecah bahu rambut dia, tapi semuanya panjang. Bila Nabi potong, Nabi tak potong macam kita ni. Nabi potong belakang je. Dan Nabi akan potong sampai cuping telinga. Dia ada tiga jenis rambut Nabi. Jumma, wafra dengan zulfa. Saya tak ingat sangat dunia istilah dia tu. Kalau belajar Syama'il Muhammadiyah tu, dia ada jumma tu yang sampai bahu. Kemudian zulfa tu mungkin sampai cuping telinga. Kemudian wafrah tu sampai pertengahan. So bila rambut semua, Nabi selalu sikat rambut ke belakang atau belah tengah. Nabi biasanya sikat rambut ke belakang semua ataupun Nabi belah tengah. So bila rambut panjang macam tu, maka bila diusap yang kena hanya bahagian atas rambut kan. So sebab tu Nabi terbalikkan. Terbalikkan supaya bahagian dalam tu kena juga. So dan terbalikkan itu menggunakan telapak yang belakang kerana apa? Kerana air yang kat sini dah pakai. Air yang ada pada telapak tangan yang belah dalam ni dah dipakai. Kemudian yang belakang ni tak pakai lagi. Maka sebab tu patah balik gunakan yang belakang. Semampu mungkin lah. Semampu yang mungkin. Itu maksud hadis tersebut. Fa'aqbala wa adbara biyadaihi. Mazhab Maliki mengatakan wajib membasuh seluruh kepala. Mazhab Hanafi mengatakan bahawa wajib 1/4 kepala lebih kurang 1 tapak tangan. Mazhab Syafi'i mengatakan seminimal yang mungkin itu yang wajib. Lebihnya sunat. Sekurang-kurangnya sehelai rambut yang tumbuh di kepala. Tapi bukan kalau rambut panjang perempuan misalnya kan, dia tak boleh lah dia basuh kat sini, ambil air cik-cik-cik-cik, itu tak boleh lah. Rambut yang di kepala. Sebab arahannya membasuh kepala. Dan rambut itu kan bahagian daripada kepala, maka boleh juga membasuh rambut. Tetapi rambut yang di kepala bukan rambut yang terjuntai luar kepala, itu tak boleh. Tak mencukupi. Dan wanita, saya tak pasti disunahkan atau tidak diterbalikkan sebab wanita kalau diterbalikkan kan rambut dia habis semua kan. So wanita saya tak pastilah, tak perlu kot terbalikkan. Kalau dia tolak waktu dia terbalikkan, habis rambut dia semua jatuh ke depan kan. Mungkin agak leceh sikit lah kot. Mungkin wanita tak pasti, tak pernah dengar lagi nak kata sunnah juga wanita terbalikkan tangan tu. Tapi dia apa yang akan berlaku nanti rambut dia terserabai lah jadinya. Qala ashabuna wa hadzar raddu innama yustahabu liman kana lahu sya'run ghairu maghfurun. Amma man la sya'ra ala ra'sihi aw kana sya'ruhu maghfuran fala yustahabu lahu ar-raddu. Iz la fa'idata fihi law radda fi hadzal halati lam yuhsab ar-raddu fi mashatu saniyah li'anna al-ma'a sara musta'malan binisbati ila ma siwa tilkal mashah. Wallahu a'lam. Okey, kata Imam Nawawi seperti yang saya sebut tadi lah, kalau orang yang rambut pendek, nipis, maka dia tak perlu patah balik. Pasal apa? Dah kena semua dah. Ketika dia rusak semua dah kena semua. Yang rambut panjang saja boleh patah balik. Pasal apa? Yang bahagian dalam tu, rambut bahagian dalam tu yang akan dibasuh. Tapi dengan gunakan belakang, pasal apa? Kalau dia gunakan yang ni juga patah balik macam ni, air dah jadi mustakmal. Maka tak guna dia patah balik macam ni. Maka patah balik itu ialah dengan menggunakan belakang ni sebab apa air ni masih belum digunakan. Walaysa fi hadzal hadis dalalatun li wujub isti'abi ra'si bil mashi li'anna al hadisa warada fi kamalil wudu' la fi ma la budda minhu. Jadi hadis ini tidak menunjukkan sebenarnya kewajipan membasuh seluruh kepala. Kerana apa? Ada hadis-hadis yang lain lagi nanti Nabi sambil berwuduk Nabi pakai serban. Kemudian Nabi nak ambil masa basuh kepala tu Nabi tolak serban dia ke belakang sikit. Kemudian Nabi basuh kepala, Nabi lalukan dekat ubun-ubun ni. Nabi sambung lalu atas serban. Kalaulah wajib membasuh seluruh kepala, pasti Nabi akan buka serban. Pasti Nabi akan buka serban, akan basuh seluruh kepala. Tetapi ada hadis yang lain, Nabi SAW, Muslim juga, dalam Sahih Muslim, Nabi tolak serban dia, basuh hujung ni, lalu atas serban. Jadi serban tak wajib basuh kan. Tapi Nabi isyarah saja untuk lalu atas serban. So kita mazhab Syafi'i mengatakan oleh sebab itu, tidak wajib membasuh seluruh kepala. Kerana Nabi basuh, ubun-ubun ni tak sampai 1/4 pun, bahkan tak menunjukkan semua kepala lah. Wallahu a'lam.
satu hadis itu dah 1 jam dah. Tak sempat lagi nak bahas hadis-hadis yang lain lagi. Cukup rasanya ini maksudnya kita belajar memahami macam mana ulama Syafi'i memahami hadis. Tapi sayangnya satu hadis je kan dia baca, tapi nampak tu banyak perkara yang difahami walaupun satu hadis saja. Belum lagi hadis-hadis yang lain, apalagi dalam kitab-kitab yang lain. Soalan. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Faham semua? Alhamdulillah. Tak, bab wuduk kan semua dah selesai. Ini kan ilmu hadis. nak tanya pun tak tahu macam mana kan. Kalau fiqah lain lah kan. Memang kita bahas fiqah dah selesai dah. Berulang-ulang kali lah kita bahas bab wuduk ni kan. Ini pengajian kita ni bukan nak mengajar fiqah. Ini nak memahami hadis. Macam mana ulama kita memahami hadis dan mengeluarkan hukum daripada hadis. Itu je. Dan kita ni mazhab Syafi'i, jadi saya pakailah syarah Imam Nawawi. Imam Nawawi ni mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Nanti mazhab lain nanti adalah di cara dia memahami dia, adalah cara dia sendiri. Itu kalau nak belajar tinggi lagi tu. Dia panggil fiqhul muqaranah. Fiqhul muqaran, fiqh perbandingan. Itu kitab besar lagi nanti. Maksudnya masing-masing 4 mazhab tu dia akan mengeluarkan dalil-dalil dia, lepas tu masing-masing menjawab dalil lawan dia. Kenapa mazhab ni tak, apa dalil Imam Malik mengatakan bahawa wajib basuh seluruh kepala? Apa dalil Imam Abu Hanifah mengatakan wajib 1/4 kepala? Dia ada dalil dia. So kita apa jawapan kita terhadap dalil dia tu? Kita kata dah kami tak terima dalil kau sebab apa dalil kau tu menurut kami begitu begini. Dia ada, itu dia panggil fiqhul muqaran. Fiqh perbandingan. Itu tak perlulah. Itu tak perlu. Untuk kita cukup kita belajar fiqh Syafi'i dan dalil-dalil yang menunjukkan mazhab Syafi'i sajalah. Cukup Soalan tak ada? Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah. Minta maaf semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.